Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakat An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 4 KSSM, di mana kita akan sambung pengajian kita untuk subtopik seterusnya. Okey. Kita akan sambung kepada subtopik 9.2, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, di bawah bab yang ke-9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, baik. Okay, para pelajar boleh rujuk buku teks Matematik tingkatan 4 KSSM bermula muka surat 246 sehingga 252. Okey, baik. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama. Membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Bagaimana anda membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Okey, baik. Peristiwa bergabung boleh dikategorikan kepada peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Dengan kata lain, peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, baik. Kita masuk kepada rancangan minda 2 ni. Tujuan dia membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, langkah 1, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Yang kedua, lengkapkan jadual dalam lembaran aktiviti di bawah. Okay, lembaran aktiviti ada 2 kes kat situ. Okay, baik. Kotak P mengandungi 5 kepingkat berlabel dengan huruf R, U, A, N, G, ruang. Okay, kes 1, 2 kepingkat dipilih secara rawak dari kotak P satu demi satu tanpa pemulangan. Okay, maksudnya ambil satu, lepas tu tak pulangkan. Lepas tu ambil yang baru pula, yang kedua. Okay. Tulis kebarangkalian mendapatkan berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual berikut. Untuk kes yang kedua, 2 kepingkat dipilih secara rawak dari kotak P satu demi satu dengan pemulangan. Dia ambil satu, dapat dia punya kebarangkalian, dia letak balik, ambil yang kedua pula. Macam tu. Okay, kad pertama yang dipilih dicatatkan hurufnya dan dikembalikan ke kotak P sebelum kad kedua dipilih. Tulis kebarangkalian mendapatkan berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual berikut. Okey, ini jadual dia. Jadi perbincangan dia dekat sini, mengapakah nilai kebarangkalian pada kali kedua bagi kes 1 dan kes kedua berbeza? Bincangkan. Okey, baik. Persambungan dia muka surat 247. Okey, hasil daripada rancangan minda 2 tu didapati bahawa dalam kes 1, kad berhuruf konsonan kali pertama yang dipilih tidak dipulangkan ke dalam kotak P. Kekurangan kad berhuruf konsonan yang pertama ini mempengaruhi kebarangkalian untuk memilih kad berhuruf konsonan yang kedua. Secara generalisasi dia, untuk kes 1 ni, peristiwa bergabung bagi kes 1 ialah peristiwa bersandar. Okay? Sebab dia mempengaruhi peristiwa pertama dengan yang kedua tu. Kebarangkalian pertama dan kebarangkalian kedua. Dalam kes yang kedua, kad berhuruf konsonan yang dipilih pada kali pertama dipulangkan ke dalam kotak P sebelum kad kedua dipilih. Pulangan kad pertama ini menyebabkan kebarangkalian memilih kad berhuruf konsonan yang kedua sama dengan kebarangkalian pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama. Kebarangkalian pemilihan kad berhuruf konsonan yang kedua tidak dipengaruhi oleh pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama.
secara generalisasi dia, peristiwa bergabung bagi kes 2 ialah peristiwa tak bersandar. Maksudnya tak mempengaruhi peristiwa yang kedua. Okay? Kebarangkalian dia sama. Tengok contoh yang kedua, contoh 2. Kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi anda. A. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Okay, penyelesaian dia kat sini. Ini adalah peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian mendapatkan angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling kedua. Okay. B. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okay. Ini peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling adil tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu adil. C. Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Okay, ada perkataan tu tanpa pemulangan. Jadi ini adalah peristiwa bersandar kerana kebarangkalian mendapat pen merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian mendapat pen merah yang kedua. Okay, sebab kita ambil, kita tak pulangkan. Maksudnya kita ambil yang kedua pula, dia berbezalah kebarangkalian dia. D. Mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf BAIK dengan satu demi satu dengan pemulangan. Kalau dengan pemulangan, peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian kad pertama yang dipilih tidak mempengaruhi kebarangkalian kad kedua dipilih. Okey, jelas kat situ situasi ataupun peristiwa yang melibatkan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, baik. Jadi para pelajar boleh teruskan latihan praktis kendiri 9.2A itu muka surat 248 untuk membanding bezalah antara peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey, baik. Cikgu nak teruskan kepada standard pembelajaran yang kedua. Okey, membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Jadi kat sini dia tunjukkan indikator dia kebarangkalian peristiwa A. Kita dah belajar sebelum ni kalau peristiwa kata suatu peristiwa tu PA, maksudnya P tu probability lah kebarangkalian untuk A, and A ni bilangan unsur kata yang peristiwa A tu, dan ber dengan NS ni bilangan kesudahan. Okay, bilangan satu peristiwa bahagi dengan bilangan ataupun jumlah kesudahan. Dan dia punya kebarangkalian satu peristiwa A tu antara nilai dia mesti lebih pada kosong ataupun lebih atau sama dengan kosong dan kata kurang atau sama dengan 1. Okey, kebarangkalian A itu akan menjadi kosong apabila peristiwa A tidak akan berlaku. Manakala peristiwa kebarangkalian peristiwa A ni akan sama dengan 1 apabila peristiwa A pasti berlaku. Baik. Rangsangan minda 3 ni tujuan dia membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Langkah 1, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Yang kedua, lambungkan sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil secara serentak. Yang ketiga, lengkapkan jadual di bawah dengan mencatatkan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Kesudahan dia untuk dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakala shilling dia ada dua kesudahan yang mungkin iaitu angka A dan gambar G lah.
Jadi kita kena senaraikan semualah. Daripada jadual di atas, A nyatakan ruang sampel bagi uji kaji di atas. Maksudnya kita senaraikan semua. B nyatakan kebarangkalian dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung di bawah. Jadi ini pun kita kena senaraikan juga. Yang pertama, mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Kita senaraikan semua kesudahan. Okey, sambungan muka surat 249. Yang keduanya, mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan shilling. Kita senaraikan semua kesudahan. Yang ketiga, mendapat nombor yang kurang daripada 3 dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Okey, itu yang B. C, hitung hasil darab kebarangkalian. Okey. Mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Yang kedua, mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan shilling. Okay, dia macam sama dengan B, tapi yang C ni hasil darab. 3, mendapat nombor yang kurang daripada 3 dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Kita tengok dia punya kebarangkalian yang sama. B dengan C ni sama, cuma yang bezanya B ni kita senaraikan, C ni hasil darab. Okay, baik. Perbincangan dia, bandingkan jawapan anda di 4B dan 4C, apakah yang anda dapati. Jadi kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B. Ada dua peristiwa yang dinyatakan dekat situ. Katakan kat sini, mendapat nombor genap dengan bersilang dengan mendapat angka dalam lambungan shilling. Maksudnya bersilang, peristiwa tu bersilang. Okay, yang tak bersandar, tak bersandar antara satu sama lain adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Maksudnya sama dengan hasil darab. Contohnya yang ni tadi kalau kita senaraikan, bilangan dia tu sama. Okay. Kebarangkalian tu sama. Bila kita buat kata kebarangkalian, katakan kebarangkalian bersilang A dengan B sama dengan kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Macam tu lah. Okay, jadi kita nak bagi faham lagi, kita tengok contoh 3. Sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat berlabel dengan huruf PAMERAN, pameran, dan sebuah kotak G mengandungi 5 kepingkat berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Ini pun satu lagi indikator yang menunjukkan kata kebarangkalian bersilang A, B dan C ini sama dengan hasil darab kebarangkalian A, darab kebarangkalian B, darab kebarangkalian C. Okey, baik. Menggunakan hukum pendaraban kebarangkalian yang dinyatakan di atas ni. Okey. P itu probability kebarangkalian mendapat huruf P. Kita tengok daripada perkataan pameran tu. Dapat huruf P ada berapa? P ada 1. Jumlah huruf dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1/7. P, probability kebarangkalian mendapat nombor genap daripada senarai nombor ni 3, 5, 6, 8, 11. Nombor genap ada berapa? Nombor 6 dengan nombor 8, 2. Okay? Bilangan nombor ada 5. Jadi 2/5. P, probability kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap. Maksudnya persilangan dua peristiwa tu. Okay? Sama dengan kebarangkalian peristiwa A dalam peristiwa B. Peristiwa A yang ni tadi mendapat huruf P ni. Kebarangkalian peristiwa B ni mendapat nombor genap. Jadi kita darabkan dua-dua kebarangkalian ni. 1/7 darab dengan 2/5 dapat 2/35. Itu kaedah yang pertama. Ataupun kaedah yang kedua, kita boleh buat menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay, kesudahan yang mungkin. Dia kata tadi mendapat huruf P. Mula-mula dapat huruf P. Okay. Peristiwa B ni dapat nombor genap. Contoh dapat nombor genap 6. Jadi dia punya kesudahan yang mungkin P,6. Manakala yang kedua, peristiwa A dia dapat huruf P. Lepas tu
peristiwa B dia kita dapat nombor 8. Jadi P,8. Itu je, dua saja kesudahan yang mungkin. P6, P8. Ada dua kesudahan. Bilangan kesudahan yang mendapat huruf P dan nombor genap. NS ni bilangan jumlah kesudahan. Kita tengok kat sini. Cara nak kira jumlah kesudahan, kita tengok bilangan kata unsur dia. Unsur peristiwa A ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Darab dengan bilangan unsur peristiwa B. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 darab 5, 35. Bilangan kesudahan yang mendapat huruf P dan nombor genap, 2. Bahagi dengan jumlah kesudahan 35. Jadi 2/5. Dia akan dapat jawapan yang sama. Maka terbuktilah bahawa kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. Okey, selesai muka surat 249. Jadi cikgu galakkan pada pelajar untuk buat praktiskan diri 9.2B ni muka surat 250 untuk lebih mahir lagi berkaitan dengan kata kebarangkalian yang melibatkan kata hukum pendaraban kebarangkalian ni. Okey. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang di ruangan jawapan, bahagian belakang buku teks ni. Okey, baik. Termasuk kepada standard pembelajaran yang ketiga, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Contoh 4, kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 3579 dan kad berlabel dengan huruf X, Y, Z. Okey, ni kotak A, ni kotak B. Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Okey, dia punya penyelesaian kita tengok kat sini. P itu probability kebarangkalian mendapat faktor bagi 9. Okey, kita kena faham faktor bagi 9 adalah 3 dan 9. Ada berapa? 2 faktor bagi 9 lah. Daripada jumlah huruf kat situ ada 4. Jadi 2/4. Manakala P huruf Z kebarangkalian untuk dapat huruf Z. Daripada bilangan huruf dia ada 3. Z ada 1. 1/3. Jadi kebarangkalian untuk mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z, kita darabkan kebarangkalian dia. 2/4 darab dengan 1/3. Okey, 2 darab 1, 2. 4 darab 3, 12. 2/12. Kita kecilkan pecahan akan jadi 1/6. Ataupun kita guna kaedah alternatif. Kaedah yang kedua ni. Mula-mula kita senaraikan faktor bagi 9 dan huruf Z. Okey, mula-mula kita dapat 3, lepas tu huruf Z. Jadi kita senaraikan dia punya kesudahan dalam kurungan 3, Z. Lepas tu yang kedua, dapat nombor 9, lepas tu huruf Z. Jadi kita letakkan dalam kurungan, Z. Ada 2 lah kesudahan yang melibatkan faktor bagi 9 dan huruf Z. Jumlah kesudahan, cara nak kira dia. Okey. Bilangan unsur dalam kotak A tu ada 4. Darab dengan bilangan unsur dalam kotak B ni ada 3. 4 darab 3, 12. Jadi bilangan kesudahan faktor bagi 9 huruf Z ada 2. Per dengan jumlah kesudahan dia 12. 2/12 tadi kecilkan jadi 1/6. Dapat jawapan yang sama. Okey. Tengok pada contoh 5. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. Okey, seperti gambar rajah ni lah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut. Satu demi satu tanpa pemulangan. Kena ingat, kena tengok kat situ. Kena highlightkan tanpa pemulangan. Maksudnya kalau tanpa pemulangan, bersandar lah. Okey. Dia kena faham ayat tu. Warna guli dicatat. A. Wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey. Baik, kita tengok yang A dulu. Okey, jadi kita lukis gambar rajah pokok macam ni. Okey, guli pertama, guli kedua, kesudahan dia. Okey, daripada semua jumlah guli, katakan kali pertama tu dia ambil daripada beg tu, daripada dalam beg tu, ambil satu guli, dapat kebarangkalian untuk dapat warna hijau adalah 8/9 sebab ada 8 biji guli hijau dengan 1 guli merah. Jadi 8/9 untuk dapat
Kebarangkalian untuk dapat guli hijau tu 8/9. Okey. Guli yang diambil pada kali pertama tidak dipulangkan. Jadi guli yang ada, baki guli yang ada sekarang adalah 8. Jadi dia dah ambil pula kali kedua, kebarangkalian untuk dapat guli hijau adalah 7/8 sebab yang pertama dah ambil dah. Hijau yang pertama, ambil kali pertama, hijau dah ambil dah. Jadi baki yang ada sekarang tinggal 7. Jadi kebarangkalian untuk dapat guli hijau 7/8. Okay? Bilangan dia berkurang 1 macam tu. Jadi kesudahannya hijau-hijau, 2 kali hijau lah, 2 biji kita ambil dapat 2 hijau. Okey, kebarangkalian juga akan menjadi mungkin yang kedua tu kita dapat merah. Kali pertama dapat hijau. Okey, 8/9. Baki guli dalam tu ada 8. Jadi yang pertama dapat hijau, merah masih ada lagi dalam beg tu. Jadi kita ambil yang kedua, kebetulan dapat merah. Macam tu. Okey. Jadi kebarangkalian untuk dapat merah tu 1/8. Maksudnya baki dia kurang 1 daripada 9 ada 8, 1/8. Jadi kesudahan dia hijau merah. Mungkin juga kali pertama tu kita cabut daripada beg tu dapat merah. Okey, 1/9 asalkan kita ambil tu dapat merah. Jadi merah dah tak ada lah dalam beg. Jadi yang baki tinggal 8 biji hijau. Jadi kalau kita ambil yang guli yang kedua, memang kebarangkalian mendapat hijau lah. Daripada 8/8 maksudnya memang akan dapat hijau kali kedua tu. Okey, 8/8. Okey. Jadi kesudahannya merah hijau. Macam itulah cara dia. Kita kena faham. Okey, B. P itu probability kebarangkalian mendapat guli berwarna merah. Okey, hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Jadi kita rujuk je dekat gambar rajah pokok pada jawapan A ni. Guli kedua yang berwarna merah. Kita tengok yang ni. Okey, HM ni. Jadi bagaimana kita nak kira? Jadi menggunakan orang kata hukum pendaraban kebarangkalian tadi tu. Kita ambil kebarangkalian yang pertama ni yang mendapat huruf yang mendapat guli hijau ni 8/9 darab dengan kebarangkalian kata mendapat guli merah pada guli yang kedua ni 1/8. Jadi 8/9 darab 1/8, okey, kita akan dapat 1/9. Okey. Baik, kalau nak mudah kira macam ni. Okey, 8/9 darab 1/8. Okey, 8 bagi 1, bawah ni 8 bagi 1, bagi 8 bagi 8, 1. Okey. Bahagi atas bawah. Jadi tinggal 1/9 lah. Okey, dia macam tu cara dia. Okey, yang kedua mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Dua-dua warna hijau. Yang mana? Yang atas ni, HH. Jadi kita tengok kebarangkalian dia. Yang pertama 8/9. Kebarangkalian guli kedua tu 7/8. Kita darabkan juga. 8/9 darab 7/8. Okey. 8 bagi 8 1, 8 bagi 8 1. Jadi 8 bagi 1. Jadi tinggal 7/9. Macam itulah cara kira dia. Okey, selesai. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan orang kata peristiwa bersandar, peristiwa tak bersandar ni, cikgu galakkan pada pelajar untuk buat praktis kendiri 9.2C muka surat 252 ni, dan jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey, itu saja video penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik 9.2 peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Di bawah bab yang ke-9 kebarangkalian peristiwa bergabung di bawah silibus subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga penerangan ini dapat memberi kefahaman awal kepada para pelajar sebelum kita masuk kepada pentaksiran bilik darjah selepas ini. Okey. Semoga bermanfaat kepada para pelajar, guru-guru dan juga siapa yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.